Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Masjid Nabi Daniel di Alexandria, Mesir. Daniel bermaksud Tuhan adalah hakimku. Terdapat juga nama Daniel yang direkodkan dalam kitab Yekezil dan juga sebaliknya terdapat dalam fail ini sebutan Daniel adalah Tuhan adalah hakimku. Daniel ialah seorang nabi terkemuka dari Bani Israel yang terkenal dalam agama Yahudi dan Kristian yang terdapat penceritaannya dalam kitab Daniel dalam perjanjian lama. Dalam ajaran Islam, Nabi Daniel jarang kedengaran. Ini kerana Nabi Daniel bukanlah salah satu seorang daripada 25 Nabi yang wajib diketahui. Namun begitu, menurut ahli sejarah, Daniel ialah seorang Nabi yang merupakan keturunan Nabi Daud AS. Namun orang Yahudi sendiri tidak mempercayai Daniel sebagai Nabi. Pandangan orang Yahudi dan Kristian, Daniel hidup semasa pembuangan orang Israel dari kerajaan Yahuda ke Babel pada tahun ketiga pemerintahan Yoakim, Raja Yahuda, iaitu anak Nabi Sulaiman. Nabukadnezar, Raja Babel, datang ke Yerusalem dan mengepung kota ini dan mengepung kota itu dan menawannya. Kemudian Raja memerintahkan membawa peralatan di Bait Suci ke Babel dan juga beberapa orang Israel yang berketurunan raja dan bangsawan, iaitu orang-orang muda yang tidak ada cacat cela, yang tinggi badannya, yang memahami pelbagai hikmah, yang banyak pengetahuan dan yang mempunyai pemahaman tentang ilmu pengetahuan, iaitu mereka yang layak untuk bekerja di istana raja supaya mereka boleh diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka hidangan harian dari makanan raja dan anggur yang biasa diminum. Mereka dididik selama 3 tahun dan selepas itu mereka terpaksa bekerja untuk raja. Di antara mereka juga terdapat beberapa orang Yahuda, iaitu Daniel, Hanaya, Misael dan Azariah. Mereka bekerja dalam kerajaan Babylon dan Daniel kemudiannya juga bekerja untuk Raja Media dan Persia. Daniel dilantik sebagai ketua menteri dalam kerajaan Media Persia sepanjang hayatnya. Rekod bukunya iaitu Kisah Daniel ditemui di sebuah gua di Laut Mati, di antara scroll Laut Mati bersama-sama dengan kisah nabi-nabi yang lain. Kisah tentang sejarahnya juga terdapat dalam pencatatan sejarah Media Persia. Nubuah Nabi Daniel bermula pada bab 7 hingga 12 dalam kitab Daniel. Semua nubuahnya adalah tentang akhir zaman. Berbeza dengan Yesaya, Yeremia dan Yekezil yang banyak bernubuat tentang kedatangan Mesiah. Daniel diberi wahyu oleh Tuhan tentang apa yang akan berlaku kepada sejarah dunia. Intipati nubuah yang dia perolehi adalah bahawa akan ada beberapa peristiwa besar yang akan berlaku sebelum akhir zaman, termasuk kedatangan Mesiah sehingga akhir zaman. Di dalam kisah Islam mengenai Nabi Daniel, kata Imam As-Sa'labi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ilyas Abdul Barakah Al-Hifya dalam karyanya Badaizul Zuhur fil Waqa'i Az-Zuhur. Dulu seorang Raja Babel yang terkenal, iaitu Nabukadnezar. Dalam sejarah, seorang raja yang sangat kejam. Tidak ada satu pun laki-laki Bani Israel melainkan dibunuhnya. Anak-anak dipaksakan dari orang-orang tua dan dilatih untuk berperang. Suatu hari Nabukadnezar menawar banyak masyarakat termasuk anak-anak, dan di antara yang tertawan itu adalah seorang anak bernama Daniel. Beliau ditawan dan dipenjarakan bersama keturunan Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Suatu ketika Nabukadnezar bermimpi dengan mimpi yang mengejutkan. Ia bertanya kepada dukun dan juga juru ramal masa itu, akan tetapi semuanya diam, tidak dapat mengerti mimpinya tadi. Lalu datanglah seorang lelaki yang dipenjara bersama Daniel memberitahu bahawa di dalam penjara ada seorang pemuda yang pandai mentafsirkan mimpi. Dan seterusnya Nabukadnezar telah menafsirkan mimpi Nabukadnezar dengan tepat. Maka timbullah kesayangan kepada Nabi Daniel. Satu ketika, oleh kerana
Nabi Daniel terlalu rapat dengan Nabukadnezar, maka telah difitnah oleh pembesar-besar bahawa Daniel adalah orang yang tidak baik. Lalu beliau telah dipenjarakan bersama beberapa ekor binatang yang buas termasuk singa dan sebagainya selama 3 hari, tetapi Nabi-Nabinya masih selamat. Maka dengan ini bertambah lagilah kesayangan Nabukadnezar terhadap Nabi Daniel. Dalam satu peristiwa di manakah terletaknya makam Nabi Daniel, yang termasyhur dikatakan bahawa makam Nabi Daniel terletak di Iraq, di Iran sekarang, iaitu di Shushan. Dan ada sebahagian besar juga mengatakan bahawa makam Nabi Daniel terletak di sini. Mengikut riwayat, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab telah berlaku penyerangan terhadap pembebasan beberapa kawasan di luar daripada Mekah dan Madinah, iaitu Mesir dan juga Persia. Dalam satu riwayat dikatakan bahawa yang menawan Mesir Amr bin As dan yang menawan Persia adalah Abu Musa Asy'ari. Maka pada satu ketika Amr bin As telah melihat satu tempat yang berkunci daripada luar, dan beliau telah cuba melihat ke dalam, dan didapatinya ada ruang, dan telah beliau masuki ruang tersebut dan didapati di dalamnya ada jasad yang tidak hancur. Lalu beliau memberitahu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Sayyidina Ali, makam siapakah dia jasad tersebut? Maka Sayyidina Ali memberitahu bahawa jasad itu adalah Nabi Daniel alaihissalam. Maka Sayyidina Umar telah memerintahkan Amr bin As menanamkan makam Nabi Daniel sesuai dengan kenabiannya. Dan ada riwayat mengatakan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh Amr bin As memakamkan Nabi Daniel dalam beberapa tempat supaya tidak diketahui. Dan penduduk Mesir meyakini bahawa di sinilah, iaitu di Alexandria dan di tempat inilah, makam Nabi Daniel telah dikuburkan ataupun dimakamkan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan cuba melihat makam baginda, insyaAllah. Memang kat masuk hari tu pun susah. Kita orang inilah bercakap jugalah dengan penjaga masjid nak masuk dalam. Oh, memang tak pagi. Dia terus tanda, dia makan dia tak tahu. Ini jalan menuju ke makam Nabi Daniel. InsyaAllah kita akan cuba turun ke makam ni. Lukman. Ini adalah makam Nabi Daniel. Sementara yang kedua ini adalah dikatakan sebagai makam Luqmanul Hakim. Kawasan ini sekarang ini sedang direnovate, baik pulih,